Dan dia Farsi kan, dia daripada negeri Iran, negara Iran. Dan dia seorang yang suka mengkaji agama, kata ulama. Dia seorang yang suka mengkaji agama. Dia kajilah Buku. agama Yahudi, Buku tak ada. agama Nasrani, agama Majusi dan sebagainya. Dan akhirnya dia mendapat tahu daripada rahib dia ataupun guru dia Ha? Ada kertas tak? yang Kertas. Nabi akhir zaman akan hidup ataupun akan tinggal di Madinah. Jadi dia telah mendengar perkara tu. Jadi dia telah buat satu perhijrahan. Kan, dia telah berpindah daripada Iran. Dia telah buat satu hijrah. Dia datang ke Madinah. Dan bila sampainya di sini, di satu tempat kawasan kita nak pergi ladang kurma milik dia tu, dia sampai di situ, dia tanya kepada salah seorang Yahudi di situ. Dia tanya, wahai Yahudi, ada tak seorang hamba Allah ataupun seorang manusia bawa ajaran baru? Tetapi kata ulama, Yahudi tadi tak menjawab soalan dia pun. Dia dah tak jawab soalan. Akhirnya Yahudi jadi colik dia dan jadikan dia tu hamba di ladang kurma tu. Jadi Salman ni pun tunggulah. Jadi dia menjadi hamba, dia pun tunggu. Akhirnya dia nampak ada seorang hamba Allah ni buat satu ajaran baru. Buat satu ajaran baru yang dia tahu. Dulunya guru dia beritahu yang Nabi akhir zaman ni first kali dia tak terima hadiah. Dia tak terima sedekah. Tapi dia terima hadiah sahaja. Ini yang kedua. Ada yang ketiga, Nabi akhir zaman dia ada tanda di belakang badan dia. Jadi selepas beberapa ketika dia tengok Salman Al-Farisi ni lihat ada seorang, kan ada seorang lebih kurang sekitar umur 50 tahun. Kan Nabi waktu tu umur 53 tahun, 54 tahun, lebih kurang sekitar macam tu, telah buat dakwah di sini. Dan akhirnya dia pergilah berjumpa dengan Nabi SAW. Kan hari yang pertama dia nak test Nabi Muhammad ni. Jadi dia petik kurma di ladang dia tadi. Dia pergi kat Nabi. Hari first dia beritahu, wahai Muhammad, kurma ni aku sedekahkan kepada kamu. Aku sedekahkan kepada kamu. Jadi dia tengok Nabi tolak. Hari yang pertama Nabi tolak. Jadi hari kedua dia petik lagi buah yang lain, buah yang baru. Dia pergi, dia jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, buah ni aku hadiahkan kepada kamu. Okay, bila dia nampak, bila Nabi dengar sama Alfi cakap hadiah, Nabi ambil dan Nabi agihkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Okay, tak apa. Lepas tu dia nak tengok peristiwa yang ketiga, ketika mana ada setengah riwayat mengatakan di Baqi'. Kan ketika mana di Baqi', Nabi sedang buat kerja di sana. Nabi pula beritahu macam keadaan rokok lah. Sedang keadaan rokok tu, ridak Nabi jatuh. Ketika ridak Nabi jatuh, nampaklah satu, orang kata, isi di bahagian belakang badan Nabi. Lepas tu terus sama Hafiz confirm, okey, inilah Nabi akhir zaman. Jadi sama Hafiz dia dibebaskan, Hafiz diislamkan di tangan Nabi sendiri. Jadi inilah tapak ladang kurma dia dulu. Dia jadi hamba kat sini dulu. Jadi selepas peristiwa tu dia datang, dia patah balik ke tuan dia beritahu, wahai tuanku, sekarang aku dah peluk Islam. Jadi dia beritahu, sekarang ni aku nak bebas daripada kawasan, nak bebas daripada tempat ni. Jadi tuan dia cakap boleh, dengan satu syarat. Tuan dia beritahu, syarat dia adalah kamu kena panggil Muhammad. Kamu panggil Muhammad datang ke sini, tanam 300 pokok kurma. Nak beritahu orang Yahudi ni sebenarnya mereka pun yakin ke Nabi sebenarnya. Mereka yakin dengan apa yang Nabi bawa dan ajaran Nabi. Tapi mereka ego mereka tu, mereka tak terima dakwah Nabi, tak terima Islam. Jadi dia beritahu Nabi sama Farisi, pergi ke Nabi SAW, beritahu, wahai Rasulullah, sekian. Nabi setuju. Dia beritahu, okey, tak apa, esok saya akan pergi tanam. Jadi esok tu Nabi bawa mari 300 pokok kurma. Nabi tanam dengan tangan Nabi sendiri, satu persatu. Nabi tanam satu persatu Nabi tanam. Dengan mukjizat yang Allah bagi ke Nabi, esok pokok kurma semua tumbuh membesar. Kan pokok kurma nak ambil masalah macam pokok-pokok yang lain lah. Nak tumbuh tu ambil masa. Tapi kata ulama, dengan mukjizat Allah bagi ke Nabi, pokok kurma tumbuh membesar. 299 tumbuh membesar. Satu mati. Jadi Nabi pelik. Nabi tanya sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang tanam pokok kurma ni? Dia kata, sebab apa? Sebab semua hidup, kecuali satu tu mati. Jadi Sayyidina Umar jawab, wahai Rasulullah, pokok kurma tu sebenarnya aku yang tanam.
Sebab apa? Sebab semalam aku tak mampu nak lihat kamu ni penat sangat. Kan kamu bongkok, gembu tanah balik tanam dan sebagainya. Jadi aku curi-curi tanam yang satu ni. Jadi kata ulama yang satu yang Sayyidina Umar tanam tu mati. Mati. Jadi Nabi keluarkan balik, Nabi ganti dengan yang lain. Dengan mujizat Allah 300 pokok kurma tumbuh besar. Dan akhirnya Salman Al-Farisi dibebaskan. Dan Salman Al-Farisi salah seorang yang bagi cadangan ketika mana di peperangan Khandaq, peperangan parit tu, untuk gali parit. Dialah. Sebab apa? Sebab dia kata tertib orang Iran ataupun orang Parsi, dia gali parit untuk menyukarkan atau menyusahkan tentera musuh untuk serang dan menjadi defend. Okey, baik, di sebelah kanan kita ni kita baca situ Gharswell ataupun Bi'r Ghars. Telaga Ghars. Jadi siapa ikut ziarah dalam Ustaz Farhan hari tu, Ustaz Farhan dia beritahu yang Nabi telah wasiatkan kepada sahabat-sahabat. Nabi beritahu, ketika aku meninggal wafat nanti, mandikan aku dengan air Telaga Ghars sebanyak 7 kali basuhan. Jadi kenapa Telaga Ghars menjadi pilihan Nabi? Sebab apa? Sebab ada zaman dulu ulama beritahu ada satu wadi, iaitu Wadi Buthan, lembah Buthan, yang 5 perkara Allah pinjam daripada kota syurga ke kota Madinah. 5 perkara tu, lembah Buthan tu, iaitu daripada sungai-sungai syurga, dan air tu mengalir masuk dalam masuk dalam telaga ni. Sebelumnya ada jalan tar, sebelumnya ada bangunan-bangunan ni semua. Jadi dulu air tu masuk ke dalam telaga ni. Nak tengok telaga ke tak? Nak tengok? Ada degi-degi ke? Air tak ada tapi ada telaga. Nak tengok? Tak mau Nak tengok ke? Nak turun tengok ke? Tak mau Okey, jom kita insya-Allah, ya Allah. Tak sempat dengan jus nanti. Dia ada telaga, dia besar lah telaga, tapi tak ada air dah. Ada dia masuk, dia dah tutup, dia dah kunci dah. Ni padang mula belah kanan ni. Jadi Musrah. Di belah kanan ni padang mula. Kalau kita kat Malaysia, kita main atas padang rumput. Orang Arab main atas padang batu. Oh, betul-betul Arab orang cakap, Arab Badui. Jadi insya-Allah kita cuba lajukan insya-Allah untuk kita minum jus insya-Allah. Nanti kalau tak dapat komplain ke CEO, habis saya. Jadi okey, 5 perkara yang saya nak cerita. 5 perkara yang Allah pinjamkan daripada kota syurga, daripada syurga ke kota Madinah. Yang pertama sekali adalah Raudah. Saya cerita tak tadi dalam bahas? Tak kan? Okey. 5 perkara yang Allah pinjamkan daripada syurga ke kota Madinah. Yang pertama adalah Raudah. Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Maksudnya apa, daripada mimbarku dan rumahku ada taman-taman syurga. Jadi saya rasa semua dah masuk. Semua dah masuk Raudah dah kot, alhamdulillah. Jadi ulama ajar kita satu doa kalau kita masuk dalam Raudah. Kita boleh berdoa, ya Allah, di dunia lagi Engkau telah masukkan aku ke dalam syurga, ya Allah. Janganlah Engkau campakkan aku masuk ke neraka pada hari akhirat kelak. Okey, faham Okey. Ya Allah, di dunia lagi Kau telah masukkan aku ke dalam syurga, ya Allah. Janganlah Kau campakkan aku ke neraka di hari akhirat kelak. Ini doa yang ulama ajar yang kita boleh amalkan, masya-Allah. Dan saya berdapat doa ni daripada Ustaz Farhan. Ustaz Farhan. Itu yang pertama. Perkara pertama yang Allah pinjamkan daripada syurga ke kota Madinah. Yang kedua adalah Jannatul Baqi'. Jannatul Baqi', penghuni-penghuni syurga di kota Madinah. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu dalam hadis, man istata'a yamutu bil Madinah falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata bi. Siapa yang sedia untuk mati kat Madinah, maka lakukanlah. Aku akan bagi syafaat kepada sesiapa yang mati kat Madinah. Jadi ulama beritahu, ulama bahaskan perkataan falyaf'al ataupun perkataan maka lakukanlah tu bukanlah kita kota Hotel Al-Haram, kita naik tingkat rooftop paling tinggi Hotel Al-Haram, kita lompat beratas. Lompat mati tak? Itu kira bunuh diri. Bukan kira mati macam biasa. Jadi sebagaimana Sayyidina Umar pernah berdoa, ya Allah, matikanlah aku ketika aku berjihad di jalanmu. Itu doa Sayyidina Umar yang pertama. Dan kedua, matikanlah aku di bumi Rasulmu. Dan Allah makbulkan doa Sayyidina Umar. Seperti mana kita tahu, Sayyidina Umar ni dibunuh ketika solat subuh. Dia tikam semasa solat subuh. Dan waktu tu solat subuh Sayyidina Umar solat tu pula di Madinah. Jadi dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa Sayyidina Umar. Kita pun boleh doa macam tu juga. Ya Allah, matikanlah aku di Madinah. Tapi selalunya kita ada sambungan. Selepas aku berkahwin, ya Allah, pada anak bini, baru tarik aku kat Madinah, ya Allah.
tu. Sebab apa? Sebab Nabi janji Nabi akan bagi syafaat kepada siapa yang mati di Madinah. Jadi siapa yang dapat syafaat Nabi ni, insya-Allah lah, insya-Allah surga, insya-Allah. Jadi itu perkara yang kedua. Penghuni-penghuni syurga yang ada di kota Madinah, Jannatul Baqi', yang kita tengok tadi tu kan, kan lebih kurang 10,000 sahabat kat situ. Jadi kalau kita direzekikan untuk makam di situ, untuk ditanam di situ, masya-Allah. Jadi yang nombor 3 adalah Bukit Uhud. Bukit Uhud, yang Nabi kita dalam hadis, hadza jabalun min jibali jannah. Ya. Bukit Uhud, hadza jabalun min jibali jannah, maksudnya inilah bukit daripada bukit-bukit syurga. Yang Nabi tahu, nak kata bukit-bukit syurga tu sebab apa? Sebab ulama beritahu gambaran, contohnya gambaran nanti bila kita nak masuk syurga nanti pun, kita akan ada reception nak masuk syurga nanti. Kita check list nama kita, ada tak nama sekian-sekian fulan. Jadi bila check dah ada nama sekian fulan-fulan ni, dia tengok pula tingkat keberapa pula syurga tu. Jadi kita lama semasa kita nak check tu, kat reception nak masuk tu, telah ada landscape belakang tu Bukit Uhud. Masya-Allah. Dan Nabi juga beritahu pada sahabat-sahabat, yang beritahu hazal jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Inilah bukit yang cintakan kita dan kita juga cintakan dia. Ketika mana satu ketika tu Nabi naik Bukit Uhud. Nabi naik Bukit Uhud, Bukit Uhud ni bergegar. Bukit Uhud bergegar. Jadi Nabi beritahu, uskut ya Uhud, diam wahai Uhud. Sesungguhnya di atas kamu ada seorang Nabi, seorang As-Siddiq dan 2 orang syahidain. Iaitu siapa? Yang Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua As-Siddiq ialah Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang syahidain. Syahidain adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, yang mati dibunuh. Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Jadi Uhud, nak kata cinta dia ke Nabi, semua tahu Uhud ni sepakat batu ni sifat dia keras, betul kan? Batu sifat keras. Kita tengok bukit batu ni sifat dia keras. Tapi Uhud yang keras ni, kalau kita tengok daripada pandangan atas, dia berbentuk mim ha mim dal. Berbentuk mim ha mim dal. Masya-Allah, nak kata cinta dia ke Nabi. Ini yang ketiga, perkara yang ketiga, iaitu perkara yang dipinjamkan oleh Allah daripada syurga. Yang ketiga. Yang keempat adalah Wadi Buthan. Wadi Buthan, iaitu sungai Buthan, lembah-lembah Buthan. Saya beritahu tadi, mungkin sungai Buthan tu, air sungai Buthan tu mengalir masuk dalam Telaga Ghars. Sebab tu Nabi suruh, Nabi wasiatkan sahabat-sahabat untuk mandikan Nabi dengan air Ghars. Ini yang keempat. Dan kelima adalah kurma Ajwa Aliyah. Kurma Ajwa Aliyah, yang ketika Nabi pernah tanam dengan tangan Nabi sendiri sebanyak 300 pokok kurma. Itu kurma awali dah tu. Kurma Ajwa Aliyah yang berada di kawasan Quba, kawasan tinggi. Itu adalah makanan-makanan ahli syurga, masya-Allah. Jadi seterusnya insya-Allah kita akan melalui jalan mana syarif, jalan-jalan orang yang syahid, jalan syuhada. Sebab apa? Sebab jalan ni yang kita berada sekarang ni, jalan sahabat-sahabat pergi perang Uhud. Jalan ni sekarang, tapi tak ada jalan tanah dulu. Jalan ni. Jadi masya-Allah, Allah telah turun barakah di jalan ni kan. Banyak kedai-kedai makan sedap. Tengok belah kanan di Hadramaut, banyak makan best-best. Di bahagian kiri ada minum jus. Ustaz pernah main kat Merah sini. Pernah mari. Ni legend kita, Mona Usama, kita pernah datang lah kat sini. Jadi masya-Allah, banyaklah kedai-kedai yang best-best kat sini. Kedai makan lah. Siapa nak makan best-best? Siapa nak makan siapa nak makan best-best boleh ajak saya. InsyaAllah kita makan sekali, insyaAllah. Contoh dia kedai belah warna merah belah kiri. Warna merah ni kedai favourite Ustaz Farhan. Dia restoran tak jumpa kat Malaysia. Malam ni malam ni insya-Allah. Saya bersedia. Insya-Allah. Dan ada juga tu makanan India. Riyal tu jangan balik ke? Riyal tak payah balik Malaysia. Dia kata balik, boleh simpan lagi insya-Allah untuk malam ni. Dia tu kedai India kan, dia punya laham Logan apa semua, kambing Logan. Yang belah kiri dia pula kedai Pakistan, kaki kambing goreng. Jadi insya-Allah inilah jalan yang oleh Nabi dengan sahabat-sahabat untuk pergi perang Uhud. Jadi Bukit Uhud depan kita ni lah Bukit Uhud. Bukit Uhud. Jadi Nabi beritahu, yang kita tengok Bukit Uhud, sebesar-besar Bukit Uhud tu, Nabi beritahu tentang fazilat sahabat. Kan Nabi kata,
kalaulah umat di akhir zaman, maksudnya kita lah. Umat di akhir zaman maksudnya kita ni, kita ada emas sebesar Bukit Uhud. Tuan-tuan boleh bayanglah, emas sebesar Bukit Uhud ni berapa trilion, berapa bilion pun tak tahulah. Sebesar Bukit Uhud kita ada emas, dan kita infakkan emas sebesar Bukit Uhud yang kita ada tu ke jalan Allah. Kita infakkan semua, tak akan memadai ataupun tak akan sama sebagaimana para sahabat infakkan sejupak daripada harta mereka. Allah. Perbandingan, faham? Perbandingan sejupak daripada harta, tak perlu emas pun. Sebab apa? Sebab dulu sahabat-sahabat susah payah dengan Nabi. Sampai ada di antara mereka yang cedera, ada di antara mereka yang terkorban syahid untuk menegakkan agama Allah, masya-Allah. Dan inilah Bukit Uhud. Dan Nabi beritahu dalam ke sahabat-sahabat ni, kan, sesiapa yang solat di masjidku, dia solat jenazah di masjidku, dia akan mendapat 1 qirat. Dan dia ikut pula jenazah tu dikebumikan, akan mendapat 1 lagi qirat, masya-Allah. Jadi sahabat-sahabat ni bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimasukkan dengan qirat tu? Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qirat itu adalah sebesar Bukit Uhud. Sekali kita solat jenazah, kita akan dapat 1 qirat sebesar Bukit Uhud. 4 kali takbir, 1 salam, kita akan mendapat 1 qirat. Kita ikut pula jenazah tu dikebumikan, kita akan dapat 1 lagi qirat, masya-Allah. Moga-moga kita akan lihat ataupun kita akan tengok bukit yang sama tapi di tempat yang berbeza, iaitu di syurga nanti, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Amin. Terbalik terus. Jadi